Muqaddimatul Muallif, pengenalan. Selama lebih daripada satu kurun, fokus saya tertumpu pada satu tajuk ini, iaitu Fiqhul Mizan. Segalanya bermula semasa saya membaca Al-Quran pada salah satu malam apabila sampai pada ayat 25 surah Al-Hadid yang berbunyi, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Serta kami telah menurunkan kitab suci bersama-sama mereka dan keterangan yang menjadi neraca, timbangan kepada keadilan supaya manusia dapat memacu kesaksamaan. Ayat tersebut dan seumpamanya diulang lagi dalam surah Asy-Syura. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah jualah yang telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran dan Al-Mizan. Tidaklah ada sesuatu yang membuatkan kamu tahu bahawa kiamat itu adalah amat hampir. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-17. Pembacaan tersebut membawa saya kepada suatu perasaan yang ganjil, meremang seluruh tubuh saya ketika mula menyedari bahawa ayat ini menjelaskan keadilan, iaitu Al-Qist, dapat dicapai melalui keterkaitan antara Alkitab, iaitu Al-Quran, dengan Al-Mizan. Sesungguhnya kita sudah sedia maklum tentang Alkitab, iaitu Al-Quran, dan kitab-kitab lain yang diturunkan ke atas para Nabi dan Rasul. Apakah Al-Mizan? Hal ini demikian kerana Al-Mizan disebutkan bersama dengan Alkitab yang menjadi sumber rujukan kepada pelaksanaan keadilan dalam konteks kefahaman, perkataan dan amalan. Sehubungan dengan itu, saya gigih merujuk kitab-kitab tafsir, namun tetap tidak memberikan sebarang jawapan yang dapat memuaskan hati saya yang sedang ingin tahu. Walau bagaimanapun, mujur ia memberikan sedikit petunjuk yang sangat berguna. Terdapat tafsiran dalam tafsir Ibnu Kathir yang mentafsirkan mizan ia bermaksud keadilan. Al-Mizan itu sendirinya bermaksud keadilan. Definisi tersebut merupakan pandangan Mujahid, Qatadah dan lain-lain. Pandangan tersebut daripada perspektif yang benar yang disaksikan dan disokong oleh kewarasan akal fikiran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. Adakah sama mereka itu dengan orang yang sentiasa mempunyai bukti daripada Tuhannya dan disokong pula oleh saksi-saksi daripada Allah yang meneguhkan bukti tersebut. Surah Hud ayat yang ke-17, surah yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Allah yang difitrahkan bagi manusia menerimanya. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-30 juga. Tafsir ini merupakan tafsir yang baik, walau bagaimanapun ia tidak membahaskan mizan dan cara mengaplikasikannya. Kebanyakan ahli tafsir mentafsirkan Al-Mizan dengan keadilan, dan ia berkonsepkan daur
terlarang secara akal kerana matlamat daripada Al-Mizan adalah untuk melaksanakan keadilan. Bagaimanakah keadilan itu dapat diaplikasikan? Maka timbullah idea untuk mengkaji dan menyelidik segenap gedung pengetahuan daripada rujukan terhadap kitab-kitab ilmu sehinggalah mentadabbur kitab Allah yang tidak terhenti mukjizatnya sehinggalah hari kiamat. Kemudian saya mengamati sirah dan pendirian-pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pandangan-pandangan khulafa ar-rasyidin. Hasil perolehan tersebut, saya mendapati bahawa sirah dan pendirian mereka memang berlandaskan Al-Mizan. Namun begitu, saya agak terkejut dan terkelan memandangkan terdapat jurang percanggahan yang besar dalam kalangan jamaah harakah Islam dan pelajar-pelajar daripada pelbagai aliran sehinggakan berlakunya pentakfiran, penyesatan. Mereka berhujah dengan pentafsiran masing-masing berpandukan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berlaku perpecahan yang begitu besar daripada kekhilafan yang diizinkan. Sesungguhnya perbalahan dan perselisihan sesama umat Islam dalam agama mereka sendiri merupakan perpecahan yang tercela. Tegasnya, kekhilafan yang diizinkan ialah khilaf fiqhi yang membawa kepada penggayaan fiqh dengan wujudnya khilaf. Hal tersebut bertujuan bagi menggerakkan realiti fiqh dan mewujudkan lebih banyak penyelesaian. Maka terhasillah keanjalan syariah dan peluasannya. Namun, khilaf yang berlaku pada hari ini telah tersasar daripada landasannya secara menyeluruh, bahkan sampai ke peringkat perpecahan, peperangan, tafsik, maknanya memfasikkan, dan takfir, mengkafirkan. Hal ini demikian bukan sahaja merendahkan golongan yang lain, bahkan membunuh mereka dan bersekongkol dengan pihak musuh untuk menentang golongan yang menyeru kepada pelaksanaan syariah. Jadi, di manakah silapnya? Apabila mendalami dan memperhalus punca perselisihan dan ketegasan dalam menghukum, maka kembalilah kepada peringkat akar umbi, iaitu merujuk kepada sumber rujukan yang asal, terutamanya dalam menentukan hukum hakam. Apabila berlakunya pertindihan antara bab akidah atau ibadah dengan bab yang berkaitan adat, politik dan lain-lain, maka inilah yang kita namakan fiqhul mizan. Sesungguhnya prinsip-prinsip seperti usul fiqh, kaedah fiqh dan maqasid syariah telah dijadikan sebagai piawaian untuk menentukan kesahihan ijtihad sejak berkurun-kurun yang lalu. Oleh yang demikian, para ulama amat memandang serius terhadap prinsip-prinsip ini dengan menjadikannya sebagai syarat sah ijtihad. Adapun pada hari ini, terdapat segelintir individu yang melakukan ijtihad dan bertindak mengeluarkan fatwa sedangkan mereka tidak mengetahui ilmu usul fiqh, kaedah fiqh, maqasid syariah, fiqh ma'alat dan fiqh tanzil walau sedikit pun. Sumber rujukan yang berpaksikan Alkitab dan As-Sunnah telah dipraktikkan sejak kurun ke-20 Hijrah. Ini sememangnya suatu perkara yang sangat baik. Namun begitu, terdapat juga kecacatan yang menyelubungi dakwah sebegini. Usaha majoriti fuqaha, ahli usul dan ahli tafsir dan juga para penghurai hadis telah ditolak dan diketepikan. Bahkan sebilangan mereka menerima tohmahan bid'ah dan sesat. Seterusnya, sebahagian kitab yang sangat penting seperti Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi dibakar
dengan menegaskan bahawa mereka ialah Al-Asy'ariyah. Situasi ini merupakan manhaj yang salah yang membawa kepada kebergantungan sebilangan mereka terhadap sebahagian ayat Al-Quran dan hadis tanpa menghimpunkan nas-nas dan tidak beriktimat dengan berpegang dengan prinsip-prinsip ilmu usul dan fiqhul mizan, lantas mengkucar-kacirkan kandungan Al-Quran itu sendiri. Manhaj ini kemudiannya disalahgunakan untuk mendatangkan kemudaratan kepada agama melalui konsep mengkafirkan pihak lawan yang akhirnya membawa kepada rusuhan, pembunuhan dan pengeboman. Misalnya, serangan Jamaah Juhaiman Al-Atibi iaitu Al-Utaibi yang telah dirancang oleh Jamaah Salafiyah Al-Muhtasibah mendapat restu daripada ulama-ulama mereka. Nota kaki untuk perincian rujuk bahas kami yang dibentangkan pada seminar keganasan antarabangsa kajian fiqh analisis yang dibentangkan pada Muktamar Pembenterasan Keganasan Rabitah Alam Islami di Mekah Al-Mukarramah dalam tempoh 3 hingga 6 Jamadul Awal 1436 Hijrah bersamaan dengan 25 Februari 2015, dan juga bahas kajian kami Islam Din Ar-Rahmah wal Izzah, kajian terhadap hakikat Islam dan keganasan berunsurkan agama yang dibentangkan pada Rabitah Alam Islami di Makkah Al-Mukarramah di bawah program Amal Islami, berkumpulan yang bersesuaian dengan perubahan sejarah yang dilalui oleh umat daripada kempen cemuhan dan pembohongan terhadap Islam serta menyandarkannya kepada Islam pada 27 Rajab 1422 Hijrah. Untuk membunuh orang awam, sambung, untuk membunuh orang awam dalam kalangan jemaah haji dan umrah, hujjaj dan mu'tamir yang masuk ke tanah haram Mekah. Selain itu, keazaman mereka untuk membunuh Raja Saudi dan pengiring-pengiring baginda pada 1 Muharram 1400 Hijrah berikutan dakwaan berlakunya kekufuran dalam kalangan pihak pemerintah, juga atas matlamat menegakkan negara Islam. Begitulah yang dilakukan oleh pihak Al-Qaeda, Boko Haram dan sebagainya telah dengan amalan yang diklasifikasikan sebagai Daesh. Daesh ialah jenayah-jenayah yang memburukkan dan mengaibkan imej orang Islam, khususnya ahli sunnah di Iraq, Syria, Yaman, Libya dan lain-lain. Begitu juga dengan hak dan gambaran agama Islam yang bertunjangkan prinsip rahmah yang juga turut dicemari. Hujah membawa kesesatan. Mereka berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahil atau direka-reka. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya pemalsuan ilmu oleh manusia daripada ilmu yang hakiki. Pada ketika itu, orang Islam akan menjadi sesat walaupun terdapat Al-Quran sebagaimana golongan Yahudi dan Nasara yang mengalami kesesatan, sedangkan Taurat dan Injil ada bersama mereka. Melalui hadis Abu Darda yang sahih. Sehubungan dengan itu, bagi membetulkan manhaj yang salah ini, seharusnya pedoman diambil daripada kefahaman salafus salih yang dinamakan fiqhul mizan, bukan semata-mata merujuk manhaj yang asli dan kukuh daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh itu, fiqhul mizan berdasarkan kajian ini merupakan piawaian yang paling penting dalam memahami syariah dengan kefahaman yang sahih dan mendalam serta mengurangkan khilaf. Fiqhul mizan juga bertujuan memahami sebahagiannya dan memahamkannya bagi sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kebenaran
dalam semua perkara yang diperlukan dari aspek keimanan dan syiar agama kepada umat terdahulu dan kini melalui para rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada hujjah bagi manusia untuk membantah Allah setelah para rasul itu diutus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-165. Dalam surah An-Nahl ayat 89 dinyatakan, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu perkara serta sebagai panduan, rahmat dan berita gembira buat golongan muslimin. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan risalahnya yang terakhir untuk menerangkan perselisihan yang berlaku pada umat terdahulu serta mengangkat umat muslimah. Khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-110. Nabi SAW menjadi insan terpilih dalam kalangan umat manusia bagi menyampaikan kebenaran dan mencegah kebatilan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menerangkan syariatnya kepada kamu dan menunjukkan jalan-jalan orang yang terdahulu daripada kamu dan dia menerima taubat kamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-26. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan hikmah penurunan Al-Quran dalam surah An-Nahl, liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fih. Allah menghidupkan orang yang telah mati semula untuk menjelaskan apa yang mereka berselisihan padanya kepada mereka. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-39. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, melainkan supaya kamu menerangkan perkara yang menjadi pertikaian bagi mereka sebagai panduan dan rahmat bagi golongan yang beriman. Surah An-Nahl, ayat yang ke-64. Hakikat agama. Nas-nas tersebut menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan hakikat agama ini serta rukunnya, manhajnya dan jalannya yang lurus. Nabi SAW juga telah memberikan jalan petunjuk yang jelas kepada umat baginda sepanjang peninggalannya. Oleh itu, Al-Quran tidaklah mengabaikan mizan-mizan yang bermatlamat bukan sahaja untuk menghilangkan khilaf dalam perkara usul dan dawabit yang teras, bahkan dalam perkara-perkara yang cabang. Khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik umat yang dilahirkan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ayat tersebut bermaksud menjadi yang terbaik dari segi sifat dan akhlak. Hal ini demikian bukan sahaja demi kebaikan bangsa,
malahan lebih menyeluruh. Selain menjadi rahmat serta sebagai ubat penawar dan hidayah kepada sekalian alam. Bukannya untuk mencelakakan, melakukan kekerasan, saling bermusuhan dan menindas antara satu sama lain. Tambahan pula, Islam menuntut penganutnya supaya mendirikan agama dan tidak berpecah kerananya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', bahawasanya orang yang memecah belahkan agama mereka sehingga mereka menjadi berpuak-puak, kamu tidak dipertanggungjawab pun tidak dipertanggungjawabkan sedikit pun dalam perbuatan mereka itu. Surah Al-An'am ayat yang ke-159. Selepas tersebarnya ilmu pengetahuan, Al-Quran dijadikan sebagai rujukan lengkap bagi umat yang dahulunya berpecah tanpa petunjuk dan bimbingan kitab serta golongan yang saling bercanggah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, dan ahli kitab tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat yang ke-4. Sekiranya benar begitu, bagaimanakah pula khilaf dan amalan berpuak-puak serta ajaran yang bercanggah antara satu sama lain boleh timbul daripada agama ini? Paling menyedihkan, setiap golongan ini berhujjah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka di sinilah peranan kajian dan perbahasan saya berkenaan dengan mizan-mizan yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada syariatnya untuk menyampaikan kebenaran dengan jelas. Seringkali saya mengkaji asbab berlakunya jurang kekhilafan dalam kalangan gerakan umat Islam, jamaah Islam dan ahli sunnah wal jamaah. Sewajarnya setiap individu Muslim beriman dengan Al-Quran dan berpegang pada sunnah supaya mereka sentiasa bersepakat dalam perkara usul. Walau bagaimanapun, jangan disebabkan perbezaan mereka pada perkara furuk menjadi punca kepada perpecahan umat selama mana mereka merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya mereka tidak bersatu, apakah faedah fiqh, kefahaman dan mizan jika ia tidak dimanfaatkan sebagai rujukan alternatif. Oleh itu, saya amat menitik beratkan aspek ketelitian. Hasil kajian ini saya tunjukkan dan bentangkan terlebih dahulu pada nadwah-nadwah serta program-program ilmu seperti di Kuliah Syariah dan Undang-Undang di Universiti Qatar pada 20 Jamadil Awal 1416 Hijrah bersamaan dengan 24 Oktober 1995. Majlis tersebut dihadiri oleh ramai ulama yang terdiri daripada ahli fiqh dan pemikir. Lebih-lebih lagi tetamu kenamaannya iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Paling membanggakan saya, pembentangan itu mendapat sambutan yang amat memberansangkan daripada mereka. Kata Syekh Yusuf, penyampaian kertas kerja tersebut memang tepat berlandaskan kaedah-kaedah hukum-hukum umum yang dijadikan asas rujukan dan peletakan mizan bagi setiap bab. Sebelum itu, saya menyampaikan satu ceramah ilmiah pada tahun 1990 di Pusat Islam University Oxford yang disertai oleh sekumpulan pengkaji dan pemikir. Kemudian saya menyampaikan ceramah pada 17 Ogos 2003 di Mosul, Iraq. Ceramah tersebut dihadiri oleh beberapa orang tokoh ulama, antaranya termasuklah Ketua Rabitah Ulama di Mosul, para cendekiawan dan sastrawan serta tokoh utamanya iaitu Profesor Dr. Imaduddin Khalil. Sebagai tanda sokongan, beliau mengutus surat kepada saya yang menyatakan,
Saya mengucapkan tahniah atas ceramah ilmiah saudara di Rabitah Ulama kemarin yang begitu bernilai isi kandungan dan uslubnya. Saya perhatikan para hadirin memberikan sepenuh perhatian dari awal hingga akhir ceramah tersebut. Ceramah tersebut telah menyentuh perkara yang sangat baharu dan segar dalam kalangan hadirin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kekreatifan kepada saudara untuk perkara yang sama, untuk perkara yang saudara perjuangkan. Dalam sepucuk surat lain, beliau menyebut terdapat dua ceramah yang memberikan kesan mendalam kepada saya. Antaranya, ceramah Dr. Aisyah binti Syati ketika beliau membicarakan tafsir Bayani di Universiti Baghdad pada suatu masa dahulu. Yang kedua, ceramah saudara yang memberikan satu manhaj baru dan kefahaman yang terperinci tentang kaedah yang dapat membantu kami memahami fiqh dengan lebih tepat. Saya telah mengadakan beberapa siri bengkel kepada para pelajar dan pengkaji. Salah satu bengkel diadakan di Kuwait dengan tajuk Bengkel Al-Mizan pada 11 dan 12 Rabiul Awal 1425 Hijrah bersamaan dengan 3 Mei 2004. Bengkel yang mengandungi slot latihan dan praktikal itu disertai oleh 65 orang. Rata-rata para peserta berpuas hati dengan pengisian bengkel tersebut. Salah seorang peserta bernama Mus'ab bin Ruwaishi menyuarakan kegembiraan melalui qasidah syairnya. وَحَسَدْتُ نَفْسِي أَنْ جَلَسْتُ بِقُرْبِكُمْ وَسَمِعْتُ مِنْكُمْ مَا يَزِيدُ مَنَافِعِي. Alangkah bangganya diriku apabila dapat beriringan denganmu. Kata-katamu menambahkan manfaatku. وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ أَكُونَ بِجَنْبِكُمْ فِي مَجْلِسٍ بِجِنَانِ عَدْنٍ وَاسِعٍ. Aku berdoa kepada Tuhan semoga aku ditempatkan di dalam syurga Adnin yang luas bersamamu. ذَاكَ الرَّجَاءُ لِمِثْلِكُمْ وَمُحِبِّكُمْ قَدْ أَسْعَفَتْ دَعَوَاتِي كُلَّ مَدَامِعِ. Itulah hajatku untuk bersama insan sepertimu serta orang yang mengasihimu. Semoga doaku termakbul. Huraian mengikut bab. Bertahun-tahun kebelakangan ini, perhatian saya tertumpu pada tajuk ini dengan mengambil kira perkembangan semasa serta kesimpulan dan pandangan lain. Dalam bab pertama kitab ini dibahaskan definisi fiqh al-mizan, dalil pensyariatan, kedudukannya dalam ranking ilmu serta sejauh mana status baharu ilmu ini sama ada ia sudah wujud sejak zaman salaf. Selain itu turut dikupas tentang kepentingan memahami nas-nas syarak serta sejauh mana pentingnya ilmu kepada mufti dan mujtahid. Skop lain yang turut diketengahkan ialah kesan pengetahuan terhadap ilmu fiqh al-mizan dan kesan kepincangan fiqh al-mizan. Keberkaitan antara fiqhul mizan dengan fiqhul awlawiyat, fiqhul muwazanat serta hubungannya dengan fiqh maqasid, kaedah dan ciri-cirinya turut dijelaskan. Dalam bab kedua pula dibahaskan pelaksanaan dan pengaplikasian fiqh al-mizan ke atas waqi', iaitu ke atas semasa, realiti. Di samping itu dijelaskan juga praktikal fiqhul mizan pada mizan ilmu, mizan amal, mizan tasawur dan mizan tindakan serta mizan-mizan ibadah dan adat-adat. Begitu juga dengan mizan alam ghaib dan mizan musyahadah. Bab ketiga membahaskan 4 bentuk pelaksanaan nas-nas Al-Quran pada mizan perdamaian dan peperangan secara amali. Aplikasi terhadap surah At-Taubah, aplikasi terhadap ayat-ayat yang menyebut tentang peperangan, aplikasi terhadap ayat-ayat yang mengandungi lafaz jihad, aplikasi terhadap ayat-ayat yang mempunyai makna keperitan
kekasaran dan kekerasan. Oleh sebab perlunya pentaksilan fiqh al-mizan dalam siasah syar'iyah politik Islam dan perbahasan secara terperinci, maka fiqh al-mizan dalam siasah syar'iyah sebuah kitab khas perlu dihasilkan. Saya menamakannya fiqh al-mizan sebagai piawaian untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengelakkan kecelaruan dan mencegah perpecahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan hasrat kita dalam menyatukan dan memartabatkan umat Islam agar menjadi umat yang terbaik dari aspek ilmu, amalan, kefahaman, gambaran umum, ikutan pada akhlak, tindak tanduk dan rahmat ke seluruh alam. Diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memelihara sifat tawaduk dan ikhlas dalam diri serta menerima amal ibadah kita di samping menghindarkan kita daripada kesalahan dan khilaf dari segi akidah dan pertuturan. Sesungguhnya dialah sebaik-baik pemberi bantuan. Ditulis oleh Al-Faqir kepada penciptanya Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi awal Rabiul Awal 1425 Hijrah di Doha, Qatar. Ringkasan fikrah Fiqh Al-Mizan. Disebut dalam 2 potong ayat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran bersama dengan satu kaedah, iaitu Al-Mizan, untuk manusia menegakkan keadilan. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ini adalah mauzun, seimbang, dan setiap isinya dicipta berlandaskan Al-Mizan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya di dunia dan akhirat bertepatan dengan mizan-mizan keadilan. Namun, bagaimanakah caranya kita dapat mengenali mizan bagi memahami syariah yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syarat untuk melaksanakan keadilan? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Dan kami menurunkan kitab suci bersama-sama mereka dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat memacu kesaksamaan. Kita mendapati bahawa fiqh Al-Mizan memerlukan penumpuan yang tinggi dengan mengenal pasti mizan bagi sesuatu tajuk tertentu untuk mengetahui hukum atau nas syarak daripada mana-mana bab yang sesuai dengan mizannya. Misalnya, mizan ibadah berbentuk syiar tidak sama mizannya dengan mizan adat dan muamalat. Begitu juga mizan alam ghaib yang berbeza daripada mizan alam syahadah, serta mizan perang dan jihad yang berbeza daripada mizan perdamaian. Matlamat kita adalah untuk mendapatkan mi'yar, neraca yang seimbang bagi setiap bab sehinggalah tiada lagi sebarang kekeliruan dan penyelewengan. Hal ini demikian kerana pertembungan dalam penimbangan sesuatu bab dengan mizan yang lain bakal mengakibatkan kesalahan yang besar dalam menentukan hukum dan natijah. Sebagai contoh, kadar pembayaran zakat sebanyak 2.5% daripada 100,000 memperlihatkan amaun duit yang sangat ketara. Kadar faedah yang berbentuk riba dengan kadar peratusan juga memperlihatkan amaun duit yang sangat ketara. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengelaskan situasi pertama sebagai memperoleh keuntungan, manakala situasi kedua sebagai memperoleh kerugian dan kemusnahan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Ketahuilah bahawa sesuatu lebihan riba yang kamu berikan untuk mengembangkan harta manusia, maka ia tidak sama sekali akan berkembang di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat pahala berganda-ganda. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-39. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, يَمْحَقُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah menghilangkan keberkatan riba dan meningkatkan berkat sedekah. Dan Allah tidak suka akan orang yang kekal dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-276. Ayat ini tidak akan dapat kita fahami melainkan kita membacanya dari dua sudut mizan. Mizan ilahi bersifat keagamaan dan maknawi yang mengelaskan zakat sebagai keuntungan dari aspek pahala dan ganjaran serta berkat di sisi Allah. Berbeza dengan riba yang membawa kerugian dan kemusnahan, mizan material tidak diguna pakai dalam timbangan ini. Mizan yang sama diaplikasikan kepada orang yang mati syahid di mana mereka dikurniakan keberuntungan. Kedua, membezakan kuat dan dhaifnya dalil-dalil dan hukum hakam serta tajuk-tajuk perbahasan. Oleh hal yang demikian, ilmu ini dinamakan sebagai fiqhul mizan, iaitu ma'rifah al-awzan. Yang ketiga, mengumpulkan dan membuat pertimbangan antara dalil dengan penilaian yang adil untuk mengeluarkan hukum berdasarkan pemerhatian yang menyeluruh. Ini ialah fiqhul muwazanat antara dalil dengan hukum. Contohnya teori syafa'. Teori syafa' iaitu teori genap atau pasangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam yang ke-10, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89, ayat 1 sehingga ayat yang ketiga. Witir itu dikhaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berpasangan itu adalah untuk makhluknya. Syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas insan ialah konsep berpasangan pada tabiatnya dan mekanismenya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifahnya untuk memanfaatkan alam ini yang bersifat berpasangan pada kehidupannya dan setiap zarahnya. Maka syariah ini sesuai dengan manusia dan alam ini yang memenuhi fitrah berpasangan. Keempat, menentukan hukum yang seimbang beserta cara yang terperinci untuk melaksanakan syariah dan hukum hakamnya dengan mengambil kira keseimbangan alam. Begitu juga dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seimbang untuk merealisasikan keseragaman kepada umat manusia dengan jelas tanpa sebarang keraguan dan kekaburan. Berdasarkan contoh yang diberikan, kita telah sampai pada peringkat pertama mizan hukum tertentu. Kita sedia maklum bahawa timbangan hukum zakat diambil kira selepas aspek agama, nyawa, akal dan keturunan. Kemudian kita mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Selepas itu kita mendapatkan dalil-dalil yang berkaitan harta yang diiktiraf pada timbangan, pada al-mizan yang dengan beriltizam mengikut kaedah-kaedahnya. Seterusnya kita mendapatkan dalil-dalil yang berkaitan dengan harta yang dicela
kerana tidak beriltizam dengan dawabit. Kini kita tiba pada peringkat gambaran dan fiqh yang seimbang. Jelas bahawa timbangan yang mengiktiraf harta iaitu zakat mempunyai asas yang kukuh kerana terdapat banyak dalil yang menyokongnya. Maka ianya dikelaskan sebagai kaedah asli. Perkara ini menuntut pemeliharaan silsilah bagi mengimbangkan natijahnya. Sekiranya tidak wujud keseimbangan, maka disarankan untuk melakukan murajaah, iaitu menyemak dalil-dalil semula untuk mengesan kecacatan dalam mana-mana peringkat pertimbangan sebelum ini. Kandungan Al-Quran telah menunjukkan 4 bahagian ini secara tersirat melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Dan langit dijadikan bumbung tinggi, serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan, dan lakukanlah pertimbangan itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Ayat-ayat tersebut membawa bentuk wazan di bawah kata nama mizan. Ayat pertama berkaitan dengan alat mizan. Ayat kedua ialah kata nama yang bererti pelaksanaan kaedah mizan. Ayat ketiga pula ialah sesuatu yang ditimbang. Adapun keseimbangan itu menjadi natijah sesudah terlaksananya tiga peringkat tersebut, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Artinya, dan bumi ini kami bentangkan dan kami letakkan di dalam gunung ganang yang tersergam kukuh, serta kami tumbuhkan di dalamnya tiap sesuatu yang tertentu timbangannya. Surah Al-Hijr ayat yang surah yang ke-15 ayat yang ke-19. Kesimpulan, fiqhul mizan bermaksud mengetahui dan memahami bahawa setiap benda dan perkara itu mempunyai timbangannya yang khusus. Apabila sesuatu benda atau perkara ditimbang tidak mengikut sukatannya, maka timbangan itu akan menjadi tidak sekata dan berlakulah kecacatan pada mizan. Oleh sebab itu, Al-Quran menyebut kalimah keadilannya adalah secara mutlak pada hari kiamat dengan mizan-mizan tertentu, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa Dia akan menghisap setiap manusia yang bergelar mukmin dengan mizannya yang khas. Berbeza pula situasinya dengan orang kafir yang zalim, kerana mereka mempunyai mizan tersendiri sebagai golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam nas ia dinyatakan dalam bentuk tunggal atau mufrad, tetapi ia lebih bersifat jamak yang meliputi satu kelompok dan individu. Dalam erti kata lain, setiap hukum syar'i mempunyai mizannya tersendiri. Sebagai contoh, orang mukallaf dan orang bukan mukallaf mempunyai mizan masing-masing. Begitu juga dengan setiap zaman dan tempat yang berbeza mizannya. Selain itu, mizan kesalahan ulama Rabbani yang berpengaruh adalah lebih berat berbanding daripada kesalahan orang awam. Demikian juga dengan ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadan atau di tanah haram adalah lebih berat mizannya berbanding daripada amalan ibadah daripada bulan-bulan yang lain. Bagi perkara yang tidak ditentukan mizan dan timbangannya yang khas, maka akan menyebabkan berlakunya kepincangan dalam hukum dan natijah.
Secara huraiannya, mizan akidah tidak sama dengan mizan syariah. Mizan alam ghaib tidak sama dengan mizan alam syahadah. Mizan ibadah tidak sama dengan mizan adat. Mizan jihad perjuangan tidak sama dengan mizan dakwah. Dari sudut lain, mizan dalil kulli yang menyeluruh tidak sama dengan mizan dalil juz'i yang sebahagian. Mizan maqasid tidak sama dengan mizan wasilah. Mizan haram zina tidak sama dengan mizan haram melihat atau mizan berkhalwat. Mizan syirik tidak sama dengan mizan dosa besar. Mizan dosa besar tidak sama dengan mizan perkara haram yang lain. Mizan dosa yang dinaskan tidak sama dengan mizan perkara makruh. Mizan fardu tidak sama dengan mizan wajib. Serta mizan wajib tidak sama dengan mizan sunat, dan begitulah seterusnya. Kesimpulannya, fiqhul mizan, fiqhul muwazanat dan fiqhul awlawiyat tidak boleh disamakan, biarpun ketiga-tiganya mempunyai hubungan yang saling berkait. Pengetahuan fiqhul mizan membuka pintu bagi individu untuk mendalami Islam. Pada hemat saya, tanpa pengetahuan terhadap fiqhul mizan akan mengakibatkan kecacatan dan kepincangan. Kepelbagaian jenis mizan dan nilai timbangannya. Sebenarnya, fiqhul mizan selaras dengan timbangan keadilan lain, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran secara menghimpunkan mizan dan keadilan sebanyak 7 kali. Walau bagaimanapun, al-mizan yang disebutkan dalam Al-Quran menerusi huruf alif lam menunjukkan sifat al-jins yang merangkumi maksud tunggal dan jama'. Oleh sebab itulah Al-Quran menyebutnya sebanyak 7 kali, termasuklah dalam surah Al-Hadid yang dijadikan asas kajian kitab ini. Namun begitu, ia berfungsi sebagai masdar, iaitu kata nama terbitan yang menunjukkan perbuatan. Pada kaedah asalnya, kekerapan ia digunakan pada masdar, bukan pada kata jamaknya, kerana ia meliputi semua jenis wazan ataupun timbangan. Sehubungan dengan itu, Al-Quran menggunakan kalimah mizan yang bersifat mufrad, bukan dengan sifat jamak dengan lafaz wazan, sama ada berbentuk ma'rifah atau nakirah. Objektif penulisan kitab Fiqhul Mizan. Matlamat penulisan kitab ini adalah untuk berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan segala apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kurniaan ilmu, usaha, kefahaman, amalan, pentarbiyahan dan penyucian untuk merealisasikan kebaikan serta menyatukan umat berdasarkan penjelasan berikut. Pertama, risalah Islam daripada Al-Quran dan Sunnah yang berperanan menyampaikan kebenaran dan menghilangkan khilaf dalam permasalahan akidah dan isu-isu asas, iaitu thawabit agama yang berlaku dalam kalangan umat terdahulu. Kedua, pembinaan manhaj yang mendalam untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara kefahaman yang sahih. Kefahaman yang berasaskan al-mizan mampu mengangkat khilaf dalam perkara usul dan dawabit serta dalam isu furu' dan juz'iyat. Akan tetapi khilaf itu pasti wujud dalam kalangan manusia. Ini adalah sunnatullah pada makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum." Jika Tuhanmu kehendaki, nescaya Dia menjadikan manusia sebagai satu umat. Namun, sentiasalah mereka berikhtilaf, melainkan golongan yang dikasihi
oleh Tuhanmu. Kerana itulah Dia menciptakan mereka. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 118 sehingga 119. Sesungguhnya kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saling mengiyakan dan tidak mendustakan antara satu sama lain. Inilah yang diterangkan oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Telah datang hadis-hadis sahih sanadnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan riwayat Ahmad yang menyatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabih wa hum yatanaza'una fil qadar yanzi'u hadha bi ayah wa yanzi'u hadha bi ayah فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا الذي أمرتم به fattabi'uh walladhi nuhitum an fajtanibuh. Pada suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat baginda keluar dalam keadaan mereka berselisih tentang isu qada dan qadar. Kemudian datang seorang lelaki, bukankah Allah berkata begitu? Kemudian berkata pula yang lain, bukankah Allah berkata begini? Lalu Nabi berkata, adakah begini sebegini kalian diperintahkan? Sesungguhnya telah hancur golongan sebelum ini kerana mereka menyalahkan kitabullah sebahagiannya antara sebahagian yang lain. Bahawasanya kitab Allah diturunkan untuk saling mengiyakan antara satu sama lain. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu dan cegahlah apa yang dilarang kepada kamu. Ke arah mencapai mizan yang konsisten dan adil. Kitab ini bertujuan untuk menerangkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, serta kami telah menurunkan kitab suci bersama-sama mereka dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat memacu kesaksamaan. Dan kami telah menciptakan besi yang mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai-bagai faedah lagi kepada manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka seharian, dan supaya ternyata pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang memanfaatkan kekuatan handalan itu bagi menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya pada waktu itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kesemua risalahnya menerusi kitab suci iaitu Al-Quran supaya khalifahnya dapat mengaplikasikan mizan dengan adil dan seimbang. Mizan menjadi rujukan manusia sejagat bagi memperbetulkan gambaran mereka serta memahami hukum hakam dan isu-isunya. Hal ini bagi mengelakkan kehidupan yang jauh tersasar atau terjadinya percanggahan antara masalah ataupun terjadinya percanggahan antara maslahah. Oleh sebab itu, mizan ini berfungsi untuk memartabatkan Al-Quran sebagai kitab yang terpelihara, untuk dijauhkan golongan mukmin daripada peperangan hawa nafsu dan kekacauan emosi. Tambahan pula, pemahaman mizan tersebut
dapat menanamkan semangat dalam diri manusia bagi menyampaikan risalah mereka dari konsep pentadbiran bumi dan usaha memakmurkannya serta kesaksian ketamadunan. Mereka berpegang pada mizan ini. Bila mana berlakunya perselisihan, maka jelaslah bahawa kebenaran dan keadilan memberikan manfaat kepada mereka. Hasilnya, lahirlah umat terbaik yang berpegang pada landasan Allah Subhanahu wa ta'ala demi kesejahteraan sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Artinya, maka jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan kekal dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah kamu khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu daripada kejahatan mereka. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Suratul Baqarah ayat yang ke-137. Harapan. Kitab ini merupakan kesimpulan berhubung kait Fiqhul Mizan daripada hasil kajian dan penulisan saya sepanjang tempoh 30 tahun. Kitab ini saya persembahkan kepada para ulama dan pengkaji supaya mereka dapat bermurah hati menghadiahi saya buah fikiran yang berharga dan mantap dalam menjayakan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga penghasilan kitab ini serba sedikit dapat membantu mendalamkan kefahaman dan istimbat pembacanya terhadap Al-Quran dan Sunnah bagi mengangkat khilaf sekaligus mengurangkannya agar sikap berlebih-lebihan dan cuai dalam kefahaman dan pelaksanaan dapat dielakkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala jua diharapkan kitab ini dapat mengembalikan mutasyabihat serta timbangan-timbangan muhkamat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dialah yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat yang tegas, yang tetap dan nyata serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok kepada isi Al-Quran. Manakala ayat-ayat yang lainnya ialah mutasyabihat yang sama-sama tidak terang maksudnya. Oleh hal yang demikian, maka timbullah fahaman yang berlainan menurut firasat masing-masing. Adapun mereka yang cenderung ke arah kesesatan, maka mereka terdorong untuk menurut apa yang dinyatakan secara samar daripada Al-Quran untuk menyebarkan fitnah dan takwilnya, memutarbelitkan maksudnya dengan sewenang-wenangnya. Padahal tidak ada sesiapa pun yang mengetahui takwilnya, pentafsiran maksudnya yang sebenar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka yang tetap teguh serta mendalam pengetahuan mereka terhadap ilmu-ilmu agama berkata,
kami beriman kepadanya. Semua itu datangnya dari sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pengajaran dan peringatan, melainkan mereka yang berfikiran. Mereka berdoa seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk, dan kurniakanlah limpah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya." Surah Ali Imran ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan bahawa mukmin itu merupakan cerminan bagi saudaranya. Sehubungan itu, saya menyeru pembaca budiman sekalian agar pertama, tidak meletakkan hukum dan penilaian terhadap kandungan kitab ini, melainkan setelah membaca dan memahaminya dengan mendalam serta berlapang hati terhadap topik yang dikira masih terlalu baharu dan segar dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mengemukakan sebarang pandangan dan maklum balas ke pautan email peribadi saya, iaitu di RALIQ, semuanya huruf kecil, @hotmail.com. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik kepada kita atas perkara yang dicintai dan diredainya.